Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak sambung latihan ekstensif untuk bab 4 lah, bab 4 Okey, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, huraikan tujuan cukai sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey, so tujuan cukai sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan. So contoh yang bersesuaian. Okey, untuk soalan ni kita boleh refer kepada buku teks muka surat 97 lah. Okey, alat pelaksanaan polisi kerajaan. So dekat sini ada tujuan cukai So untuk soalan yang pertama dia fokus kepada alat pelaksanaan polisi kerajaan lah. Okey, supaya dekat sini dia tulis kat sini supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Okey, contoh dia pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa. So boleh mewujudkan masyarakat penyayang. Ni contoh yang pertama lah. Kalau contoh yang kedua, cukai keuntungan hartanah. Okey, dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. So soalan pertama boleh rujuk muka surat 97. Okey, dan cikgu bincang juga dekat sini supaya pelajar mudah ingat. Okay, first kali kita pergi kepada tujuan lah. Okay, so tujuan cukai boleh dijadikan alat pelaksanaan polisi kerajaan. So cukai boleh dijadikan sebagai alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif lah. Mendapat kesan yang lebih efektif. Okey. So cukai ini boleh dijadikan alat pelaksanaan polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Okey, so dekat sini dia minta kita contoh yang bersesuaian. So contoh cikgu nyatakan satu je lah contoh Okey, so contoh cukai hartanah dikenakan untuk mengurangkan cukai hartanah dikenakan apabila kerajaan hendak mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okey, so kita settle untuk soalan yang pertama. Mudah sangat-sangat Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, nyatakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai pendapatan. So yang ni lembaga hasil dalam negeri lah, LHDN. Okey, yang kedua cukai pintu So cukai pintu cikgu buat kat bawah lah. Okey, pihak berkuasa tempatan lah. Pihak berkuasa tempatan.
Okey, pihak berkuasa tempatan ni majlis daerah, majlis perbandaran, seperti itu majlis daerah okey, ataupun majlis perbandaran. Okey, settle untuk cukai pintu. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, cukai jalan. Yang ni pelajar dah master ni, cukai jalan mestilah JPJ. Okey, last sekali cukai jualan dan perkhidmatan. Jualan perkhidmatan ni custom lah. Jabatan custom. Okey, so settle untuk yang kedua. So kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, ditinggalkan ruang kosong ialah cukai yang dikenakan atas pendapatan. So pendapatan dekat sini yang diperoleh oleh seorang individu atau sebuah syarikat di Malaysia. So dekat sini kita tahulah syarikat di Malaysia cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, seterusnya untuk yang keempat, nyatakan kesan pengelakan cukai. So dekat sini di Malaysia kita ada undang-undang lah. Okey, pihak berkuasa tempatan boleh menyita lah. So pihak berkuasa tempatan boleh menyita harta mudah alih pemilik harta yang tidak membayar cukai lah, cukai pintu. Okay, so cukai pintu ni setiap tahun Okay, ni banyak iklan lah. Okay, di dalam TV dan sebagainya lah. So pihak berkuasa tempatan boleh menyita harta. So dia boleh sita harta kita Okey, jika kita tidak membayar cukai pintu. Okey, seterusnya yang kelima. Okey, ringkas Yang kelima, jelaskan maksud pelepasan cukai bagi cukai pendapatan. Okey, so yang ni pun pelajar dah belajar. Pelepasan cukai ialah perkara atau perbelanjaan perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan, So contoh pelepasan cukai okey, yuran pengajian lah, yuran IPT tu, yuran pengajian. So bila ada yuran pengajian, so kita boleh listkan dia dalam pelepasan cukai lah. Okey, so settle. Ni cikgu bagi contoh yang ringkas lah. Okey, dan last sekali, nyatakan dua jenis rebate cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Yang ni untuk di Malaysia dua jenis rebate. So yang pertama sekali, yang ni pelajar kena take note lah. Okey, rebate 400.
Okey, untuk ataupun diberi kepada pembayar cukai lah. Okey, diberi kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukai tidak melebihi ataupun tidak lebih 35,000 35,000. So kita akan dapat rebate lah kalau pendapatan bercukai kita tidak lebih daripada 35,000. So ni rebate yang pertama. So rebate yang kedua, yang ni biasa ibu bapa kita tu. Okey, zakat lah, zakat atau zakat fitrah. So zakat atau zakat fitrah. So ada dua lah jenis rebate. So kalau kita bayar zakat, kita boleh dapat rebate ni sebenarnya pulangan ni. Rebate ni pulangan. Okey, lepas kita bayar cukai ataupun sebelum kita bayar cukai, kita boleh claim balik. So 400 dan zakat ni mengikut bilangan yang kita bayar lah. Okey, contoh kalau cikgu bayar 150 untuk sebulan. So darab dengan setahun dan cikgu akan dapat rebate lah. Okey. So itu saja daripada cikgu untuk hari ni. Ringkas. Okey, soalan latihan ekstensif 1 hingga 6 untuk tajuk cukai. So next video cikgu akan sambung dengan soalan kebat lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.